Assalamualaikum dan salam muhibah kepada seluruh keluarga Malaysia yang menyaksikan kami dalam Bicara DR, Bicara Diari dan Rawat. Seperti biasa, setiap minggu kami akan bawakan kepada anda topik perbincangan yang sangat penting untuk kita fahami berkaitan dengan kesihatan. Dan pada malam ini, kita akan membicarakan satu topik yang sangat penting, iaitu dalam usaha untuk kita memerangi dan juga memberi perlindungan daripada risiko jangkitan COVID-19. Seperti yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin, perjuangan kita semua keluarga Malaysia dalam menentang pandemik COVID-19 ini belum lagi berakhir. Antara alternatif ataupun inisiatif utama untuk memberikan perlindungan kepada seluruh keluarga Malaysia adalah dengan pemberian dos penggalak. Namun, statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, 44 sehingga 45% individu yang menerima janji temu dos penggalak ini tidak menghadirkan diri. Itu antara perkara yang menjadi tanda tanya. Mengapakah peratusan ini cukup tinggi dan mengapakah perkara ini boleh berlaku dan mengapa masyarakat di luar sana masih lagi ragu-ragu terhadap pengambilan dos penggalak ini. Segalanya kita akan kupas dalam Bicara Diari dan Rawat. Sudah pastinya anda menyaksikan kami di saluran berita RTM MyView 123, TV1 dan juga melalui platform media sosial kami iaitu Berita RTM. Jangan ke mana-mana, selepas ini kita akan bersama dengan pakar perubatan kita untuk kita mengupas topik berkenaan dos penggalak bebas atau lindung. Dos penggalak bebas atau lindung, satu topik yang sangat penting untuk kita bicarakan. Alhamdulillah pada malam ini kita bersama dengan dua orang tetamu yang cukup relevan untuk kita bicarakan berkenaan topik yang sangat kita berikan penekanan pada malam ini, iaitu sama dengan Dr. Rima Marhayu Abdul Rashid, pakar perubatan kesihatan awam bahagian pembangunan kesihatan keluarga KKM, dan juga di ujung sana Dr. Muhammad Farid Azrai Muhar, pegawai perubatan latihan Siswazah, pakar perubatan keluarga Hospital Shah Alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita lihat statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. 44 sehingga 45% individu yang layak untuk menerima dos penggalak ini tapi tidak menghadirkan diri. Yang angka itu sangat tinggi dan sangat membimbangkanlah sebab menghampiri 50%. Jadi mungkin doktor, untuk permulaan ini mungkin boleh kongsikan kepada penonton apa sebenarnya yang boleh kita fahami berkenaan dengan dos penggalak ini, doktor. Okey, terima kasih Munawar. Umum kita tahu booster dose ataupun dos penggalak ini adalah dos tambahan yang kita berikan kepada penerima vaksin yang telah lengkap menerima sekurang-kurangnya 2 dos vaksin primer. Dia bergantung kepada jenis vaksin lah. Kalau vaksin Pfizer atau AstraZeneca, 2 dos lah. Manakala kalau vaksin CanSino dan Janssen adalah 1 dos, selepas 1 dos lengkap lah. Jadi sekiranya penerima telah lengkap menerima vaksin dos primer ni, maka dia akan mendapat perlindungan daripada mendapat jangkitan COVID-19. Terutamanya jangkitan yang teruk dan boleh mengakibatkan kematian. Jadi kita tahu selepas beberapa tempoh, perlindungan ini akan berkurangan. Jadi disebabkan itu, kita perlu berikan dos penggalak untuk meningkatkan balik perlindungan ini kepada yang mula-mula tadilah. Sudah pasti untuk kita meningkatkan perlindungan yang lebih optimum kepada individu-individu di luar sana, khususnya bagi yang layak untuk menerima dos penggalak ini. Dr. Farid, kita lihat kejayaan dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan sebelum ini sudah pastinya memberi inspirasi kepada bukan saja kita keluarga Malaysia tapi di peringkat global juga dalam usaha untuk menurunkan kes, untuk mengawal kemasukan individu yang jangkiti ke hospital dan juga banyak manfaat yang besar daripada program pemberian vaksin ini. Jadi
Doktor, dari sudut data dan juga sainsnya bagaimana untuk kita memberikan penerangan kepada penonton keperluan pengambilan vaksin ini, Doktor? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih ya. Sekali lagi RTM kena menjemput kita untuk kita sama-sama bincang tentang dos penggalak dalam program vaksinasi kita ni. Baik, dos penggalak ni seperti yang Dr. Rima katakan sebentar tadi, secara sekilas ya, sangat jelas bahawa selepas daripada pemberian dos pertama, dos primer lah, kita katakan dos primer, first and second dose untuk Pfizer, AstraZeneca sebagai contoh lah, dan juga Sinovac, ketahanan imuniti atau keberkesanan vaksin itu akan menurun sekadar dengan waktu ya. Kemudian dos penggalak diberikan sesuai dengan waktunya dan dia akan meningkatkan kembali imuniti dan juga keberkesanan vaksin itu ke tahap yang lebih optimum. Ya, itu dari segi definisi dia dan sangat jelas. Dan sebelum kita cerita pasal dos penggalak pun, kesan daripada dos primer kita sudah pun melihat data-data yang ada. Tak perlu kita pergi luar negara. Dalam negara kita sendiri, kita dah ada kajian yang kita lakukan sendiri dalam negara, memang sangat terbukti dalam pertama menurunkan kes harian, ya. Kedua, menurunkan juga kes-kes kemasukan ke ICU, ke hospital, dan yang ketiga yang penting adalah kes-kes kematian. Itu sudah terbukti dan implikasi ataupun kesan yang sama akan kita lihat insya-Allah dengan pengambilan ataupun dos penggalak ini. Ya, insya-Allah. Dan memang secara data dan statistik pun mungkin di dalam negara kita, setahu saya program peak booster dose atau dos penggalak ni bermula pada lebih kurang 14 Oktober, lebih kurang macam tu 12 14 tentu lebih kurang betul lebih kurang awal pertengahan Oktober lah lebih kurang 2021, dan sehingga sekarang dipergiatkan oleh KKM dan juga kerajaan kita. Mungkin terlalu awal untuk saya rumuskan berapa peratus dan sebagainya. Cuma kalau saya berikan contoh, saya rasa contoh yang saya berikan ni mungkin ramai pihak sudah tahu sebab kita hidup di dalam dunia sampai sepadan berita sangat mudah tersebar. Saya berikan satu contoh leading indicator ataupun negara yang sudah pun mencapai pemberian dos penggalak ataupun booster dose ini hampir separuh daripada populasi. Lain tak bukan adalah negara Israel lah ya. Memang klasik lah, ramai yang sudah menjalankan kajian dan sebagainya berkaitan dengan dos penggalak di Israel ini. Israel ni yang menariknya, mereka adalah negara pertama yang memulakan vaksin. Ya. Sebelum tahun 2021 pun, Disember tak saya, mereka sudah memulakan, merancangkan lagi pemberian vaksin COVID-19 untuk primer dose. Dan sebelum Julai pada tahun ini, mereka sudah pun meliputi antara negara terawal. Sudah meliputi lebih daripada 80% populasi mereka yang mendapatkan, melengkapkan. Dan kesannya seperti yang moderator katakan tadi, kes-kes menurun dan sebagainya. Dan itu sebagai satu contoh. Akan tetapi, setelah beberapa bulan kajian dan pemantauan dilakukan, mereka mendapati ketahanan keberkesanan vaksin yang diberikan mula menurun. Itu yang kita panggil sebagai waning effect, waning immunity itu. Dan itu yang pertama. Dan kedua, mereka sedari juga bahawa mereka terpaksa berdepan dengan satu gelombang baharu pada ketika itu. Saya dalam Julai seperti itu, kes harian mereka meningkat mendadak, dan di situlah mereka memula bergelut dengan varian Delta, dan atas sebab-sebab itu kes mula meningkat, dan mereka tidak tunggu lama dan memutuskan untuk memberikan dos penggalak pada ketika itu, dan sehingga sekarang kalau saya boleh kongsikan dengan semua, di Israel mungkin as of last week lah, sehingga minggu lepas, hampir lebih kurang 42% populasi di Israel telah pun mendapat dos penggalak. Dan kesannya ini yang sangat menarik, saya kongsikan, kes harian mereka yang mula meningkat daripada Julai mungkin lebih kurang, yang pada ketika itu mereka bergeluk dengan gelombang keempat di negara mereka, mula menurun
disebabkan daripada dos penggalak ini menurun dengan mendadak, sehingga sekarang ni kalau anda boleh lihat dalam laman sesawang kes hanya ratusan setiap hari. Pertama, dan kedua, admission rate ke hospital, ICU dan sebagainya menurun hampir 93%. Ini kajian yang dibuat dan bukan negara kita sahaja yang meneliti hal ini. Di negara-negara Eropah juga melihat perkara ini, dan kemudian hampir 81% penurunan kes untuk kematian. Dan ini sangat jelas. Di dalam perubatan kita melihat ini dari satu fakta, dari satu data yang betul-betul sahih. Dan kita harapkan dalam waktu kita sekarang ini, kita seperti YB Khairi Jamaluddin, kita jangan alpa. Kita tidak boleh menjadi mangsa kealpaan daripada situasi yang kita hadapi sekarang ini. Kita tak nak dah mula naik nanti baru kita nak berdondong bergesa-gesa ke mendapatkan booster dose ini, ya. Wallahu alam. Okey, itu antara kepentingan lah untuk kita mendapatkan vaksin bagi dos penggalak ini. Jadi mungkin Dr. Rima juga boleh memberikan pencerahan kepada penonton dari sudut jenis-jenis vaksin yang telah diluluskan untuk dijadikan sebagai dos penggalak ini, Doktor. Ya, terima kasih. Buat masa kini, pihak berkuasa kawalan dadah atau PBKD telah pun meluluskan 3 jenis vaksin, iaitu yang pertama vaksin Comirnaty keluaran Pfizer, yang kedua vaksin Coronavac keluaran Sinovac, dan yang ketiganya vaksin Vaxzevria keluaran AstraZeneca. So, jadi ketiga vaksin ini telah diluluskan oleh badan tadi untuk diberikan sebagai dos penggalak. Dan yang mana yang kita pilih untuk beri sebagai dos penggalak ini bergantung kepada vaksin primer yang telah diberikan terlebih dahulu. So, saya bagi contoh, sekiranya penerima vaksin sebelum ini diberikan vaksin Pfizer atau AstraZeneca, jadi kita syorkan untuk dia diberikan sama ada Pfizer atau AstraZeneca juga sebagai dos penggalak. Manakala bagi penerima vaksin Sinovac selaku vaksin dos primer, kita syorkan supaya dia diberikan sama ada vaksin Pfizer, AstraZeneca atau Sinovac sendiri sebagai dos penggalak. Itu antara option-optionnya lah yang ada sekarang. Jadi untuk penerima vaksin yang lain, ini bergantung kepada kelulusan daripada dan syor daripada pakar perubatan dan juga badan kawalan dadah tadi itulah. Jadi kita akan nilaikan dari masa ke semasa untuk penerima-penerima vaksin jenis lain. Dan kita sudah maklum keluarga Malaysia kita ni ramai dalam kalangan kita sudah pun menerima vaksin untuk dos pertama dan dos kedua itu sendiri, dan ada yang menerima dos Pfizer daripada vaksin Pfizer, AstraZeneca, Sinovac dan Sino dan Johnson & Johnson. Jadi selepas ini mungkin doktor boleh memberikan penerangan khususnya berkaitan dari sudut bagaimana pengambilan dos penggalak ini, bagaimana dari segi pengambilannya. Ada juga yang risau, doktor, bila campur-campur vaksin ini ada yang cakap bahayalah, ada risikonya lah. Semuanya kita nak kupas sebentar lagi, doktor. Kita akan kembali selepas ini dalam Bicara Diari dan Rawat. Alhamdulillah, kembali bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat untuk kita membicarakan berkenaan dos penggalak ini bebas atau lindung. Kita dah dengar daripada penerangan daripada pakar-pakar kita berkenaan kepentingan untuk kita mengambil dos penggalak, dan sepastinya pencerahan lebih lanjut akan kami bawakan kepada anda. Saya tadi ada menggantung satu persoalan dengan Dr. Rima. Doktor, ramai dalam kalangan kita sudah menerima vaksin di luar sana daripada beberapa jenis vaksin tertentu. Jadi mungkin Dr. Rima boleh memberikan penjelasan berkenaan bila masa ataupun tempoh masa tertentu yang disyorkan untuk mereka mendapatkan dos penggalak ini bagi jenis-jenis vaksin ini, doktor. Okey, terima kasih. Kita tahu walaupun dos penggalak ini bukanlah sesuatu yang wajib, tapi kita sangat menggalakkan, sangat syorkan kepada semua penerima vaksin yang telah lengkap menerima vaksin primer sebelum ini bagi mendapatkan dos penggalak sekiranya telah sampai waktu dan layak untuk mendapat vaksin inilah. Jadi tempoh waktu yang kita syorkan untuk pengambilan vaksin dos penggalak ini bergantung kepada jenis vaksin primer yang diterima sebelum ini. Jadi saya bagi contoh sekali lagi. Kalau dia dapat Pfizer atau AstraZeneca sebelum ini, selang masanya untuk mendapat dos penggalak adalah 6 bulan daripada tarikh dos kedua diberikan. Dan contoh lain macam Sinovac, yang itu selang masa untuk dia mendapatkan atau diberikan dos penggalak ini adalah 3 bulan
daripada tarikh dia mendapat dos kedua. Dia berbezalah, so bergantung kepada jenis mana yang dia dapat untuk primer, dia akan diberikan mengikut semasa tertentu itulah. Okey. Setakat ini sejak bermulanya program pemberian vaksin dos penggalak ini, apakah antara kelompok-kelompok individu yang diberikan keutamaan untuk mendapatkan dos penggalak ini, doktor? Dos penggalak kita berikan kepada semua individu dewasa berumur 18 tahun dan ke atas yang telah lengkap menerima 2 vaksin dos primer sebelum ni lah, bergantung kepada jenis. Dan keutamaannya kita berikan kepada mereka yang kumpulan rentan dan juga mereka yang berisiko tinggi terhadap jangkitan COVID-19. Contohnya petugas barisan hadapan, sama ada golongan kesihatan ataupun bukan kesihatan, anggota kesihatan atau bukan kesihatan, dan juga penghuni dan petugas di pusat jagaan kesihatan jangka panjang seperti penjagaan warga emas, pusat nursing home dan sebagainya. Dan juga individu 18 tahun ke atas yang ada komorbiditi. Contohnya mereka yang sedang menjalani rawatan hemodialisis ataupun mereka yang ada penyakit-penyakit tidak berjangkit seperti darah tinggi, kencing manis, yang itu kita utamakan. Selain daripada itu, ibu mengandung juga kita utamakan, dan juga mereka yang ada keperluan keluar negara. Jadi keutamaan temujanji ini kita berikan berdasarkan turutan umur, what we call age step down approach. So orang tua kita dulukan, kemudian yang muda tu akan dapat kemudian lah. Alhamdulillah, itu antara turutannya lah. Itu antara kumpulan risiko yang wajar untuk diberikan keutamaan bagi mendapat dos penggalak ini. Dan Dr. Farid, kita lihat dalam situasi semasa sekarang ini, penularan varian-varian baharu seperti varian Omicron menjadi satu kebimbangan bukan sahaja di negara kita, malah di peringkat global, doktor. Jadi bagaimana melalui pemberian dos penggalak ini dapat memberikan perlindungan yang lebih optimum dengan kehadiran varian-varian baharu yang pada masa akan datang, dan juga mungkin doktor boleh memberikan perbandingan kepada penonton bagi individu yang mendapat dos penggalak dan juga individu yang tidak menerima dos penggalak ataupun mengabaikan pengambilan vaksin ini apabila mereka dijangkiti COVID-19, khususnya varian-varian yang baharu yang berbahaya, doktor. Baik, cantik soalan tu saya bagi dua. Satu, kita akan cerita sikit pasal Omicron, varian-varian. Kemudian kita cerita pasal perbezaan. Saya ambil yang perbezaan dahulu. Okey, seperti yang saya dengan Dr. Rima jelaskan tadi, berkaitan dengan dos penggalak. Saya rasa semua dah faham sangat jelas tentang dos penggalak. Bila kita faham tentang maksud daripada dos penggalak itu tadi, di mana pemberian itu tadi akan meningkatkan kembali ketahanan imuniti seorang, juga keberkesanan vaksin itu ke tahap yang lebih optimum, seseorang itu akan lebih tidak akan mudah untuk mendapat jangkitan. Badan dia akan cuba untuk melawan sekiranya ada percubaan untuk virus itu cuba masuk ke dalam badan. Jadi pertama, transmission dia akan berkurang. Kebarangkalian untuk seorang itu mendapat jangkitan itu akan kurang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sudah pasti apabila kebarangkalian untuk jangkitan itu rendah, seorang itu tidak akan dapat komplikasi dari segi gejala, bantuan pernafasan dan sebagainya, dan akhirnya juga seorang itu juga tidak akan berdepan dengan risiko kematian. Itu sangat jelas. Dan untuk dos primer itu pun hal yang sama yang kita bagi tahu berkaitan dengan vaksin ini. Jadi bezanya dengan dos penggalak ini, anda haruslah dapatkan dos primer dulu, dos pertama kedua. Jangan duk sibuk nak ambil yang dos ketiga. Tiba-tiba datang, saya nak dos penggalak, memang tak dan lah. Kan? Memang kena pertama dan yang kedua dulu, baru ketiga. Ada kadang-kadang kita tengok orang Malaysia ni dia macam-macam perangai. Jadi kita kena bagi tahu betul-betul, jangan sibuk nak penggalak aja. Tak ada. Penggalak tu mesti dos pertama dan juga dos kedua, kemudian baru dos penggalak. Dia akan naikkan balik. Okey. Itu perbezaan dia. Saya nak selitkan sedikit. Memang orang dah kecoh pasal Omicron dan sebagainya di media sosial, macam-macam lah orang rakyat Malaysia ni memang arif tentang sebar-sebar maklumat ni. Jadi saya nak bincang ataupun kongsi sedikit tentang fakta varian Omicron ni. Saya nak bandingkan dengan varian Delta lah. Sebab sebelum Omicron, varian Delta yang duk kecoh-kecoh. Varian Delta sudah ada banyak kajian dilakukan, dan kita dapati varian Delta ni 2 kali lebih mudah untuk disebarkan, menjangkiti orang, dan mengakibatkan komplikasi dan sebagainya. Dan
untuk pengetahuan semua juga yang belum tahu, varian Delta ni kalau dari segi struktur virus tersebut, kita boleh bayangkannya dia bulat dan di permukaan virus tersebut dia ada, kita panggil spike protein ataupun jujugan protein. Untuk varian Delta, spike proteinnya ada lebih kurang 9 tajam dia itulah, spike protein itu. Dan disebabkan itu, menurut kajian, dia 2 kali lebih mudah disebarkan. Itu baru 9 spike protein. Kita pergi kepada Omicron. Berdasarkan pada struktur perbandingan dengan Delta, varian Delta, Omicron mempunyai 30 dan mungkin lebih daripada itu, 30 atau 32 spike protein. Dari segi struktur spike protein sahaja, protein yang ada di surface virus tersebut, kita boleh bayangkan kalau Delta pun 2 kali ganda mudah untuk tersebar, menjangkiti manusia, apatah lagi virus Omicron ini. Saya cukup kongsikan itu sahaja buat kita berfikir dan kenapa WHO, dan bukan WHO saja, seluruh dunia terus menyekat, melakukan penyekatan bagi negara-negara tertentu supaya virus ini tidak tersebar dengan cepat. Dan of course, kalau varian ataupun virus ini beradaptasi, dia boleh beradaptasi menghasilkan varian tertentu, kita sebagai manusia pun perlulah mengambil dos penggalak. Betul tak? Takkan kita nak start pada dos pertama, dos kedua sahaja. Kita perlu update. Update tu apa? Dos penggalaknya. Wallahu a'lam. Betul. Itu saranan yang sangat penting untuk kita war-warkan kepada untuk semua. Kalau dahulunya dengan kemunculan varian Delta, semua orang jadi takut. Semua orang berduyun nak dapatkan vaksin untuk dapatkan perlindungan daripada varian Delta ini. Jadi doktor, apa antara kerisauan ataupun isu utama dalam masyarakat yang sering kali dibangkitkan apabila mereka tidak mahu untuk hadir janji temu dos penggalak ini, doktor? Isunya biasanya daripada temu ramah yang kita tanyalah, mereka yang tidak hadir tu kenapa, kebanyakannya tak perasan temu janji dalam aplikasi MySejahtera masing-masing. Jadi saya mintalah siapa yang dah sampai masa untuk diberikan dos penggalak, bergantung kepada selang masa yang saya sebutkan tadi tu, Pfizer atau AstraZeneca atau Sinovac, berbeza-beza. So pastikan anda sentiasa mematikan aplikasi MySejahtera anda untuk pastikan anda tidak terlepas temu janji dan hadir ke tempat vaksinasi seperti yang telah diberikan dalam temu janji aplikasi MySejahtera tersebutlah. Itulah sangat penting untuk kita sentiasa cakna terhadap aplikasi MySejahtera kita. Jangan sampai terlepas janji temu dan menyesal pula kan. Jadi bagi pandangan doktor sendiri, ada dalam kalangan kita ni yang sudah pun menerima janji temu di aplikasi MySejahtera. Namun dalam masa yang sama, beberapa hari sebelum tu disahkan positif COVID-19 pula. Jadi bagaimana untuk mereka mendapatkan dos penggalak untuk tempoh masa tertentu tu, doktor? Okey, untuk mereka yang telah disahkan positif, pastikan anda pegang kepada tempoh kuarantin yang telah diberikan itulah. Jangan keluar atau hadir ke pusat vaksinasi kerana anda akan membahayakan pesakit-pesakit lain yang ada di pusat tersebutlah. Jadi pastikan tinggal dalam rumah sehingga habis tempoh kuarantin tersebut. Tapi pada masa yang sama boleh hantar feedback dalam aplikasi MySejahtera kita, nyatakan yang tidak dapat hadir, tolak temu janji tersebut dan nyatakan sebab. Sebab anda akan diberikan tarikh temu janji yang barulah. Selalunya berapa lama tempoh yang dicadangkan bagi individu yang telah sebelum ini positif COVID-19, berapa lama tempoh yang dicadangkan untuk mereka mendapatkan dos penggalak ini? Kita akan bagi berdasarkan appointment daripada MySejahtera itulah. So dia tak perlu risau, just nyatakan dekat situ yang untuk temu janji yang pertama ni tak dapat hadir dan kemudian MySejahtera akan hantar temu janji yang baru. Yalah, sebab kita semua maklum masyarakat kita ni ada yang cakap kalau kita dah dijangkiti COVID-19 ini, kita dah ada imun kita sendiri untuk tempoh beberapa bulan tertentu. Jadi itulah antara keperluan yang perlu kita fahamkan. Selepas ini banyak lagi diskusi kami berkenaan dos penggalak bebas atau lindung. Anda jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat.
Ya, kembali bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat. Kita nak teruskan bicara kita berkenaan dos penggalak bebas ataupun lindung ini. Dan pastinya banyak lagi persoalan yang akan kita kupas pada malam ini. Dan juga hari ini kita bila berbicara berkenaan dos penggalak ini, sepastinya anda juga tertanya apa antara jenis vaksin yang akan diberikan. Sebab kita sedia maklum ada seperti yang doktor nyatakan tadi, daripada AstraZeneca mungkin akan diberikan vaksin jenis Pfizer. Itu antara kategori-kategorinya lah bagi jenis homolog ataupun heterolog. Jadi mungkin penjelasan lebih lanjut daripada doktor sendiri. Seperti yang kita nyatakan dalam surat berkeliling oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, bilangan 17 tahun 2021, bagi penerima vaksin primer Pfizer, pemberian dos penggalak adalah secara homologous. Maksudnya jenis yang samalah. Manakala bagi penerima vaksin dos primer jenis lain, pemberian dos penggalak Pfizer secara heterologous adalah disyorkan. Jadi saya bagi contoh, kalau penerima vaksin Sinovac, untuk mereka yang mendapat vaksin Sinovac sebagai dos primer, dos penggalak akan diberikan selepas selang masa 3 bulan dari tarikh dos kedua vaksin diberikan. So keutamaannya adalah pemberian dos vaksin Pfizer atau AstraZeneca. Namun demikian, sekiranya ada masalah, maksudnya pesakit mungkin, penerima vaksin mungkin ada masalah alahan atau kontraindikasi terhadap vaksin Pfizer, boleh disyorkan agar penerima menerima vaksin Sinovac secara homologous. So untuk vaksin Sinovac ni kita syorkan lebih kepada heterologous lah, sama ada Pfizer atau AstraZeneca. Baik. Dan juga ada pertanyaan dalam kalangan penonton kita yang menyatakan apabila mereka menerima vaksin sebelum ini, mereka mendapat kesan sampingan, doktor. Jadi bagi individu yang pernah mendapat kesan sampingan akibat pengambilan daripada vaksin COVID-19 ini, bagaimana antara saranan untuk mereka ini? Adakah mereka layak untuk menerima dos penggalak ataupun bagaimana, doktor? Okey, cantik. Saya pause kejap untuk dos penggalak. Saya akan jawab kesan sampingan ini. Saya nak tambah sikit berkaitan dengan heterologous dengan homologous punya pemberian dos penggalak. Okey, doktor. Ini menurut kajian yang saya nak kongsikan. Saya suka baca-baca kajian ni, ya, sebab kajian ni penting. Kita kalau nak bagi tahu ilmu mesti berdasarkan data ataupun kajian yang saintifik. Baik, apabila seorang itu, ini kajian ini dilakukan di University of Birmingham di UK. Ya, daripada salah seorang daripada pakar senior clinical lecturer ataupun pensyarah senior di University Birmingham, consultant physician. Dia seorang pakar perubatan di bahagian penyakit berjangkit lah. Dr. Christopher Green, ya, saya state dia punya nama, mengatakan bahawa dia ada satu tim, dia menjalankan kajian berkaitan dengan booster dose ni. Dia mendapati bahawa ada perbezaan yang sangat ketara apabila seorang itu sudah mendapatkan dos penggalak. Di mana apa perbezaan dia? Saya bagi contoh di sini untuk Pfizer, ya. Tidak kiralah homologous ataupun heterologous, campuran ataupun vaksin yang sama, antibody, ya, antibody level, maknanya tahap antibody seseorang itu boleh meningkat daripada 1 hingga 11 kali ganda. 1 hingga 11. Maknanya bergantung pada imuniti seorang itu, tetapi dia boleh ada range daripada 1, dia boleh meningkat daripada 1 kali hingga 11 kali ganda. Maknanya apa? Sebab itulah macam saya katakan tadi, dos penggalak ini memang ada manfaat yang sangat tinggi selepas daripada dos pertama dan kedua. Kerana kajian yang ini, yang saya katakan ini, menunjukkan bahawa keberkesanannya lebih tinggi daripada kita dos primer yang kita ambil sebelum ini. Itu untuk Pfizer. Kalau AstraZeneca 1.8 sehingga 32 kali. Wow. Ya. Tak kisahlah, tetapi apapun jenis vaksin, dos penggalak itu memang mempunyai impact atau kesan yang sangat positif, malah lebih tinggi daripada kesannya daripada dos pertama dan dos kedua, dos primer. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia perlu faham tentang data ataupun apa yang dikeluarkan, ya, kajian-kajian yang dikeluarkan oleh contoh daripada UK ni, ya, daripada University of Birmingham. Okey. Balik pada kesan sampingan tadi. Kita dah dapat dos pertama dan dos kedua, primer dos kita, ya. Sebelum ni pun ramai juga yang tanya tentang kesan sampingan. Ya. Secara umum kesan sampingan yang hampir sama sebenarnya
yang kita boleh risaukan sebenarnya kalau seorang itu mendapatkan dos penggalak. Jadi maknanya apa? Kalau seorang itu sudah mendapatkan dos pertama dan kedua, ada rasa macam sakit-sakit tangan, sengal-sengal badan, sakit-sakit sendi, mungkin demam, lemah badan dan sebagainya. Kesan-kesan sampingan seperti itu pun boleh berlaku apabila seorang mendapatkan dos penggalak. Dia hampir sama sahaja. Dan malahan kemungkinan seorang itu mungkin tidak akan ada kesan yang ketara atau kesan sampingan ketara sekiranya mereka sudah pun mengalami kesan sampingan tersebut apabila mengambil dos yang pertama dan kedua. Pertama. Yang kedua, di Malaysia, siapa pun yang mendapat kesan sampingan ini perlulah melaporkan kesan sampingan ini di dalam MySejahtera. Kita ada, saya rasa yang dah dapat pertama, kedua, dia fahamlah apa saya cakap. Siapa yang tak faham tu maknanya tak ambil lah tu. Jadi dia perlu laporkan. Dia perlu laporkan dan kita akan pantau dari situ. Dan yang ketiga, apa yang saya nak jelaskan tentang kesan sampingan untuk dos primer lah, dos penggalak masih baru. Dos primer pertama dan kedua, AEFI ataupun Adverse Event Following Immunization accounts hanya berlaku AFI yang ringan lah maksud saya hanya 98-99% sahaja yang berlaku. Itu pun ringan. Semuanya yang berlaku hanya ringan sahaja AFI. Dan ringan ini maksudnya apa? Ringan ni hanya akan berlaku beberapa jam sehingga mungkin beberapa hari, 2-3 hari dan dia akan hilang. Maknanya apa di sini? Seperti yang saya jelaskan tadi, sakit-sakit lenguh-lenguh badan tadi, gejala itu hanyalah ringan dan boleh hilang selepas daripada beberapa hari. Sekiranya anda alami gejala-gejala ringan ini, minum air secara mencukupi, cukupkan rehat, elakkan daripada merokok, makan dengan makanan yang seimbang dan sihat. 2-3 hari insya-Allah dia akan selesai, dia akan hilang. Itu gejala-gejala ringan. Dan sesiapa yang telah contohnya mendapat dos pertama, kedua, ada kesan sampingan, anda tidak perlu risau. Dapatkan dos booster anda seperti biasa. Tidak ada orang kata pengecualian. Ambil macam biasa, tidak ada masalah. Allahuakbar. Kita harapkan melalui pencerahan daripada doktor itu tadi dapatlah memberi ataupun meningkatkan keyakinan kepada anda ataupun keluarga Malaysia di luar sana yang ragu-ragu, yang masih lagi fikir pasal kesan sampingan, takut sangat dengan kesan sampingan ni. Jangan risau. Kesan sampingan itu kalau kita bandingkan dengan manfaatnya lebih besar daripada dos penggalak ini. Okey doktor, kita bila berbicara berkenaan pemberian dos penggalak ini, situasinya cukup berbeza dengan pemberian vaksin untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan sebelum ini, dengan PPV sel mega dibuka di seluruh negara. Dan juga dari segi pemberian vaksin ini, bagaimana kaedahnya? Adakah turut dibuka PVV outreach untuk mereka di pedalaman ataupun di kawasan luar bandar, atau bagaimana doktor? Outreach memang kita ada jalankan juga, tapi secara umumnya untuk pesakit-pesakit kita ada cara sama ada opportunistic ataupun melalui kita panggil after hours vaccination. Itu juga di klinik lah. So ada dua cara ni. Yang pertama saya cerita yang pertama dululah. Untuk pesakit-pesakit yang memang ada temu janji untuk hadir ke klinik-klinik kesihatan kita, contohnya bagi pesakit-pesakit kronik seperti darah tinggi, kencing manis dan jantung, memang ada appointment kan untuk hadir jumpa doktor dan mendapatkan ubat. So untuk pesakit-pesakit ni, kita sekiranya mereka bersetuju, kita berikan terus suntikan vaksin dos penggalak pada hari yang sama, hari temu janji tersebut. Jadi dia tak perlu datang kemudian. So dia datang untuk temu janji, terus diberikan suntikan. Begitu juga modus yang sama kita pakai untuk pesakit-pesakit dalaman di hospital. Jadi kalau ada appointment, ada temu janji di hospital, kita terus berikan pada tarikh yang sama sekiranya dia bersetujulah. Ini satu. Dan cara yang kedua saya sebutkan tadi, selain daripada yang datang hadir ke klinik, bermula 6 Disember 2021, kita klinik-klinik kita telah memulakan kita panggil after hours vaccination, di mana klinik-klinik ini akan dibuka selepas waktu pejabat untuk pemberian dos penggalak kepada mereka yang layak. So bagi kaedah ini, pesakit atau penerima vaksin akan mendapat temu janji, tarikh temu janji dan juga fasiliti mana untuk mendapatkan vaksin melalui aplikasi MySejahtera. Sekali lagi, pastikan anda sentiasa update status dan tengok aplikasi MySejahtera supaya anda tak termiss apa-apa appointment yang kita berikan melalui aplikasi MySejahtera lah. Jadi di samping itu, penerima
penerima juga boleh mendapatkan tarikh temujanji melalui pengamal perubatan swasta yang berdaftar dengan Protect Health. Yang ini kita boleh layari laman sesawang Protect Health lah dekat www.protecthealth.com.my. Dekat situ akan ada senarai pengamal perubatan swasta yang menjalankan program dos penggalak ni. Jadi boleh search dan call untuk buat appointment di klinik-klinik swasta ni. Manakala untuk klinik-klinik kita yang ada AOV, after hours vaccination ni, boleh didapati di laman sesawang www.moh.gov.my/covid19. So dekat situ akan ada senarai klinik-klinik kita lah. Itu antara informasi-informasi penting lah untuk anda semua di luar sana mengetahui bagaimana saya untuk mendapatkan vaksin bagi dos penggalak ini. Jadi ianya sangat penting lah untuk kita war-warkan kepada penonton untuk memudahkan mereka di luar sana mendapatkan dos penggalak ini. Selepas ini kita akan kupas lebih banyak lagi berkenaan dos penggalak bebas atau lindung ini. Kita nak berehat seketika penonton, jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami. Jaga keselamatan anda semasa banjir. Pindah segera ke pusat pemindahan banjir apabila diarahkan. Elakkan berada di kawasan banjir. Tutup semua suis utama elektrik. Jangan biarkan kanak-kanak bermain air banjir. Elakkan meredah jalan raya yang ditenggelami air. Jangan hampiri dawai elektrik yang jatuh ke dalam air. Pakai kasut untuk elakkan terpijak benda tajam di dalam air. Pastikan makan makanan yang dimasak. Pastikan minum air yang dimasak dan daripada sumber air yang bersih. Jaga kebersihan di pusat pemindahan. Dapatkan rawatan segera jika mengalami cerit-berit dan muntah. Okey, kita nak balik kepada perbincangan kita berkenaan dos penggalak ini. Jadi pandangan doktor sendiri dekat luar sana, doktor, khususnya media sosial, kita lihat sekarang ini banyak ataupun masih ada lagi penularan-penularan berita palsu berkenaan dos penggalak ini. Ada yang cakap, alah dah ambil dos pertama, dos kedua, tak payahlah nak ambil dos ketiga ni. Ada yang cuba untuk meragui individu-individu di sana untuk mengambil dos penggalak itu, doktor. Baik, soalan ni memang sangat subjektif ya. Tapi kalau kita nak bincang betul-betul pasal masalah ni memang ambil masa yang lama. Cuma berkenaan berita palsu ni bukan hanya orang kata berkisar pada vaksin ya. Hal-hal lain pun betul. Mereka ialah benda-benda kecil pun kadang-kadang digembar-gemburkan dan sebagainya. Cuma yang menjadi pandemik dan sebagainya adalah COVID dan vaksin. Jadi ia seronoklah ya, topik bualan dan sebagainya, berita palsu ni lebih banyak. Ya, tambah ada sedikit-sedikit hal-hal yang remeh itu dijadikan hal yang besar ya. Kita sebenarnya, saya sendiri sebagai pengamal perubatan, kita susah nak kita mengelak ya, sebab kita hidup dalam situasi dunia tanpa sepadan ya, media sosial. Saya tanya dengan moderator lah, siapa pun dalam ruangan ni tak ada WhatsApp group? Betul. Jangan tipulah kan. Siapa yang tak ada Telegram, Facebook, Instagram, TikTok, sini rancak sana rancak, semua orang tahu. Jadi hal-hal seperti ini memang saya sendiri pun mengalaminya ya. Ada orang kata apa, kita terima benda-benda seperti ini. Tetapi ya, kita perlu ada ilmu. Ini saya tekankan. Kemana pun saya pergi, apa pun topik perbicaraan, sekiranya lebih kepada hal-hal seperti berita palsu ni, nama pun palsu. Kita kena tahu bagaimana kita nak nilaikan sama ada dia benar ataupun salah. Ya. Dari mana? Dari ilmu itu tadilah. Dari mana kita nak tahu, kepada siapa kita nak rujuk? Pada pakar yang lebih arif tentang vaksin sebagai contoh, COVID dan sebagainya, pengamal perubatan, pakar-pakar kesihatan awam dan sebagainya, dan sewaktu dengannya. Mereka akan cuba memberikan anda fakta, ya, bukan auta. Ya. Jadi berita-berita palsu ni banyak yang auta lah. Jadi bila hal-hal seperti ini, saya sendiri kita tak boleh elak. Jawapan saya, kita susah nak bendung perkara ini. Ya, bukan COVID vaksin saja, hal lain semua sama. Cuma bila kita ada ilmu,
kita akan ragu terlebih dahulu. Bila berita itu sampai ke dalam telefon kita, smartphone kita, kita akan tengok, ini lain macam lah. Yang si ini kata lain, yang ini kata lain. Kemudian, next step is kajilah. Ya, kaji itu maknanya dalam Islam pun meminta kita untuk kita jangan terus percaya, tetapi kaji terlebih dahulu. Tanya, seperti saya katakan tadi, dan hujungnya insya-Allah kita akan dapat jawapan yang tepat dan sesuai dengan apa soalan yang kita minta itu. Itu pandangan saya, Allahu alam. Itu sangat pentinglah sebab dalam tempoh pandemik COVID-19, lebih daripada setahun kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini, kita bukan saja berperang dengan penularan pandemik COVID-19 virus ini dalam komuniti kita, malah kita juga berperang dengan penularan berita-berita palsu khususnya berkaitan dengan vaksin di luar sana. Dan doktor pun sudah menerangkan berkenaan kepentingan untuk kita mempercayai sesuatu sumber itu daripada sumber yang boleh dipercayai. Dan doktor sendiri untuk kita menggalakkan ataupun meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat berkenaan kepentingan dos penggalak ini, apa antara sikap yang perlu ditonjolkan oleh masyarakat sebagai duta kecil lah yang membawa impak yang besar kepada masyarakat secara keseluruhannya? Sikap yang perlu ditonjolkan. Maksudnya macam mana? Kalau dulu kita lihat waktu mula-mula kita anak ambil vaksin, semua saya sudah divaksin. Sekarang ini mungkin kepentingan media sosial juga memainkan peranan yang sangat besar, doktor. Saya tidak sangkalkan. Kita memang media sosial memainkan peranan yang penting lah. Jadi komunikasi kita dengan masyarakat juga penting. Ya, penyampaian berita-berita yang tepat dan cepat. So, sangat pentinglah terutama bagi Kementerian Kesihatan Malaysia. So untuk penerima-penerima vaksin di luar sana yang masih ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Itu yang saya nak tekankan di sini, untuk mendapatkan maklumat terkini. Lebih baik kita ikut atau follow Twitter, Facebook Kementerian Kesihatan ataupun Tan Sri KPK kita sendiri untuk mendapatkan maklumat terkini. Even our YBKJ pun ada Twitter, Facebook dan juga dia punya media komunikasi tersendiri. So follow yang untuk mendapatkan maklumat yang lebih tepat. Itu nasihat saya lah. So jangan ragu-ragu. Segera dapatkan vaksin dos penggalak ini sekiranya anda telah layak dan dah sampai masa untuk mendapat vaksin dos penggalak supaya tuan-tuan dan puan-puan mendapat perlindungan yang optimum terhadap jangkitan COVID-19. Inilah. Okey, Dr. Farid sendiri sebagai rangkuman untuk perbincangan kita pada malam ini, dos penggalak bebas atau lindung, mungkin apa yang boleh doktor sendiri simpulkan kepada penonton pada hari ini untuk kita menggalakkan lagi keluarga Malaysia di luar sana untuk mendapatkan dos penggalak, khususnya kita tak nak lagi dengan statistik yang terus meningkat, ramai dalam kalangan individu yang tidak menghadirkan diri bagi mendapatkan dos penggalak ini, doktor. Baik, ada beberapa hal untuk saya rumuskan dalam perbincangan kita malam ini. Dos penggalak ni saya boleh contohkan seperti inilah sesiapa pun dalam rakyat Malaysia lah saya bagi contoh, semua orang contohnya nak pergi nak mulakan hari mereka sebagai contoh, pagi-pagi kita akan pergi kita akan memulakan pagi kita dengan contoh minum kopi ataupun minum teh ke contoh, makan nasi lemak, ada orang makan roti canai dan sebagainya. Itu semua sebagai apa? Contoh untuk booster lah. Maksudnya kalau kita tak dapat kopi tu, kita rasa hari kita tu rasa macam lesu, slow. Kalau kita tak makan nasi lemak Pak Mat contohnya, Mak Timah contohnya, kita tak ada drive lah, kita tak ada semangat nak hadapi hari tersebut. Sama juga macam dos penggalak. Kita dah dapat dos pertama, dos kedua. Varian dah muncul macam-macam. Kan kita nak satu dos dua saja. Kajian dah dibuat dan sebagainya. Kami pengawal perubatan sudah memberikan data-data dan banyak memberitahu pada masyarakat tentang kebaikan dan sebagainya. Hujungnya adalah kesedaran dan pilihan daripada tangan rakyat kita sendiri. Jadi itu yang saya boleh contohkan. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti saya tegaskan sebentar tadi, adalah berkaitan dengan ilmu. Apabila kita dalam dunia yang tanpa sebadan ini, media sosial dan sebagainya, ilmu itu sangat penting. Bertanya pada orang yang lebih arif dan berdasarkan kepakaran masing-masing.
Baik. Ya, betul. Itu saja. Itu sangat penting untuk kita war-warkan kepada seluruh keluarga Malaysia di luar sana berkenaan kepentingan pengambilan dos penggalak dalam memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh kepada kita, khususnya dalam situasi semasa sekarang ini dengan kemunculan varian-varian baharu seperti varian Omicron ini. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua tetamu kita, Dr. Rima Marhayu Abdul Rashid dan juga Dr. Muhammad Farid Azrai Muhar atas perkongsian pada malam ini. Kita sampai di sini saja perbincangan kita dalam bicara diari dan rawat. Sampai tersasul kita kat ujung-ujung ni. Okey, kita berjumpa lagi di minggu hadapan dengan tajuk perbincangan yang lebih menyeluruh kepada anda khususnya berkaitan dengan kesihatan dan